Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Aris dan nombor matrik saya adalah AA200-194. Ini merupakan semester pertama saya bagi Diploma Sains Gunaan dan ini ialah video khas bagi subjek Biologi Sel dengan kod subjek DAS16403. Semasa saya berada di tingkatan 1, saya mempunyai sebuah eksperimen menarik di mana saya berpeluang untuk melihat sel dengan bantuan mikroskop cahaya. Saya amat kagum dengan ciptaan mikroskop cahaya ini dan hari ini saya berpeluang untuk menceritakan kepada anda semua mengenainya secara lebih terperinci. Baiklah, mari kita lihat apakah itu mikroskop cahaya dan bagaimana rupa bentuknya dan apakah bahagian-bahagian yang terdapat pada mikroskop cahaya. Baiklah, untuk bahagian-bahagian mikroskop cahaya kita ada kanta mata, badan, kanta objek, pentas, kondenser, diafragma, cermin, tapak, lengan, klip, tombol pelaras halus dan tombol pelaras kasar. Baiklah, marilah kita melihat bahagian-bahagian yang ada pada mikroskop cahaya dan apakah fungsi-fungsi untuk bahagian tersebut. Baiklah, bahagian yang pertama kita ada kanta mata. Kanta mata lah bahagian yang penting untuk membenarkan kita melihat sesebuah spesimen. Sebuah kanta mata dapat menggunakan sebuah imej itu sebanyak 10 kali pembesaran. Seterusnya ialah badan. Ini ialah bahagian yang akan memegang kanta mata dan dengannya kita dapat melaraskan kanta mata untuk berada pada kedudukan tetap. Yang ketiga, tombol pelaras kasar. Ianya berfungsi untuk melaraskan jarak antara kanta objek dari spesimen untuk mendapatkan fokus yang lebih jelas. Seterusnya ialah tombol pelaras halus. Ianya digunakan untuk melaraskan jarak kanta objek dari spesimen untuk mendapatkan fokus yang lebih. Seterusnya ialah lengan. Lengan berfungsi untuk menyokong badan mikroskop dan pada bahagian inilah yang akan dipegang sekiranya ingin memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, kita ada kanta objek. Terdapat 3 kanta iaitu kanta 4 kali ganda pembesaran, 10 dan 40 kali. Ianya sama seperti kanta mata iaitu untuk memperbesarkan imej spesimen. Yang ketujuh, kita ada klip. Ianya adalah untuk memegang slide kaca di tempatnya pada pentas. Selain itu, kita ada pentas. Ianya merupakan sebuah tempat untuk meletakkan slide kaca. Seterusnya ialah kondenser. Ianya adalah untuk memfokuskan cahaya kepada spesimen. Manakala untuk diafragma, ianya untuk mengawal kuantiti cahaya yang akan memasuki mikroskop. Yang ke-10, kita ada cermin. Ianya adalah untuk memantulkan cahaya yang akan memasuki mikroskop. Dan yang terakhir, kita ada tapak yang akan berfungsi untuk menstabilkan dan mendirikan mikroskop. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan bagaimanakah cara untuk mengendalikan mikroskop cahaya. Baiklah, yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan bahagian lengan mikroskop menghala ke arah anda. Yang kedua, putarkan kanta objek kuasa rendah hingga anda mendengar bunyi klik. Pastikan kanta objek itu berada betul-betul di atas lubang pada pentas. Seterusnya, laraskan diafragma dan cermin supaya jumlah cahaya yang masuk adalah maksimum. Yang keempat, letakkan slide yang mengandungi spesimen di atas pentas mikroskop dan kepitkan dengan klip mikroskop. Seterusnya, putarkan pelaras kasar supaya pentas dinaikkan secara perlahan-lahan sehingga menghampiri kanta objek. Yang keenam, sambil melihat melalui kanta mata, putarkan pelaras kasar untuk menaikkan kanta objek supaya spesimen pada slide kaca dapat dilihat dengan lebih jelas. Seterusnya, putarkan pelaras halus bagi mendapatkan imej yang lebih tajam. Yang terakhir, apabila imej spesimen sudah dapat dilihat melalui kanta mata, tukarkan kanta objek kuasa rendah daripada 4 kali ganda ke 10 kali ganda dan seterusnya ke 40 kali ganda untuk memperbesarkan imej objek. Maklumat-maklumat yang telah disampaikan telah saya peroleh daripada internet, iaitu daripada Kaspersky Skylab, iaitu sebuah blog mengenai sains, dan juga gambar-gambar yang telah digunakan adalah melalui Google Image. Sekian sahaja daripada saya. Saya berharap agar penerangan yang telah disampaikan dapat difahami dan dapat menarik perhatian anda. Sekian, terima kasih.